Menalukan Gaza, satu kesilapan besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, anda bersama saya Budi Ishtawah Hanafi dalam Dunia 10. Angka kematian akibat serangan udara Israel ke atas semenanjung Gaza sejak 7 Oktober meningkat kepada 11,500, termasuk 4,710 kanak-kanak dan 3,160 wanita. Menurut pejabat media kerajaan di Gaza pada Rabu, jumlah kematian membabitkan kaki tangan perubatan pula mencecah 200. Sementara itu, 22 anggota pertahanan awam dan 51 wartawan turut terbunuh. Manakala bilangan mangsa yang cedera telah mencecah hampir 30,000 dengan kira-kira 70% daripadanya kanak-kanak dan wanita. Sebanyak 95 bangunan kerajaan, 255 sekolah dan 74 masjid musnah. Manakala 162 mengalami kerosakan termasuk 3 gereja. Tentera Israel turut mensasarkan 52 pusat kesihatan dan 55 ambulans sementara 25 hospital tidak lagi berfungsi. Serangan bertubi rejim Zionis diburukkan lagi dengan kekurangan bekalan bahan api, elektrik dan air bersih telah memaksa penduduk di Bandar Gaza yang terkepung melarikan diri ke selatan dengan berjalan kaki untuk mencari perlindungan di tempat lebih selamat. Beribu-ribu pelarian termasuk warga emas, kanak-kanak dan wanita hamil menuju ke selatan Gaza melalui koridor pemindahan ketika Israel melancarkan serangan darat dan udara tanpa henti. Oleh kerana kekurangan bahan api, mereka hanya boleh berjalan kaki atau menaiki kereta kuda membawa barang-barang terhad bersama mereka. Menurut Kementerian Kesihatan Hamas, kira-kira 900,000 orang masih berada di bahagian utara di enklav yang padat dengan penduduk. Jordan mengutuk pengeboman Israel di sekitar Hospital Medan Jordan di Gaza dengan menyifatkannya sebagai jenayah perang. Negara itu sedang menunggu hasil siasatan pasukan tenteranya terhadap insiden pengeboman berkenaan agar undang-undang, langkah diplomatik dan politik dapat diambil. Menteri Luar Jordan Ayman Safadi menegaskan bahawa Israel tertakluk di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa di mana ia bukan sahaja bertanggungjawab untuk melindungi hospital itu tetapi juga tidak menghalang operasinya. Tentera Jordan memaklumkan 7 kaki tangan hospital cedera ketika mereka cuba membantu rakyat Palestin yang menjadi mangsa serangan udara Israel. Sementara itu, puluhan pesakit kanser Palestin yang melarikan diri dari Gaza ke Mesir tiba di Turkiye pada awal pagi hari ini untuk mendapatkan rawatan. 2 pesawat yang membawa pesakit, kebanyakannya kanak-kanak, tiba di lapangan terbang Ankara sekitar 12.30 tengah malam waktu tempatan. Turki juga menghantar bantuan bekalan perubatan, ambulans dan generator kepada Mesir untuk membangunkan hospital sementara dan merawat rakyat Palestin yang berjaya melarikan diri daripada operasi ketenteraan Israel. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengakui sudah memberitahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahawa penyelesaian pertikaian dua negara adalah satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri konflik Palestin-Israel. Katanya beliau juga sudah menasihati Netanyahu bahawa penjajahan ke atas Palestin satu kesilapan besar. But I can't tell. I'm not a fortune teller. I can't tell you how long it's going to last. But I can tell you I don't think it ultimately ends until there's a two-state solution. I made it clear to the Israelis I think it's a big mistake for them to think they're going to occupy Gaza and maintain Gaza. I don't think that works. Dalam sidang media itu, Biden turut memberitahu bahawa beliau telah berusaha melakukan segala-galanya untuk membebaskan tebusan yang ditahan kumpulan Hamas di Gaza. Namun tidak bermakna beliau akan mengerahkan tentera Amerika. Ketika ini, Qatar menjadi pengantaraan antara Hamas dan pegawai Israel untuk membebaskan lebih 240 tebusan.
Pemimpin pembangkang Israel Yair Lapid menggesa Netanyahu letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam temu bual dengan saluran berita Channel 12 Israel, tokoh pembangkang itu menegaskan Netanyahu sepatutnya letak jawatan kerana telah kehilangan kepercayaan daripada rakyat. 4 hari selepas serangan mengejut Hamas pada 7 Oktober, Netanyahu dan seorang lagi ketua pembangkang, Benny Gantz, mengumumkan perjanjian membentuk kerajaan sementara sepanjang tempoh perang. Tegas Lapid, Netanyahu harus segera berundur semasa pertempuran berlangsung kerana Israel memerlukan sebuah kerajaan yang boleh dipercayai. Pada masa sama, Lapid mencadangkan parti pimpinan beliau, Yesh Atid, membentuk sebuah kerajaan dengan Likud Netanyahu dan parti politik lain. Lapid juga menggesa undi tidak percaya di Parlimen yang akan membolehkan pembentukan kerajaan baharu yang diketuai oleh seorang lagi ahli parti Likud. Setiausaha luar Britain yang baharu, David Cameron, bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Kiev hari ini. Ia lawatan kerja pertamanya sejak dilantik ke jawatan tersebut Isnin lalu. Menurut sumber Kiev, ia bagi membincangkan situasi semasa termasuk menyatakan sokongan Britain kepada Ukraine dalam perang menentang pencerobohan Rusia. Sementara itu, kunjungan tersebut diterima baik Kiev selepas fokus dunia beralih ke konflik di Asia Barat antara Hamas Israel. Perang Ukraine-Rusia kini memasuki bulan ke-21 tanpa tanda ianya akan berakhir pada waktu terdekat. Selain Amerika Syarikat, Britain menjadi sekutu paling rapat dengan Ukraine sejak Rusia melancarkan pencerobohan pada Februari 2022. Indonesia secara rasmi menyerahkan jawatan pengerusi mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN kepada Laos berkuat kuasa hari ini. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berkata kepengerusian yang baharu bakal membawa ASEAN ke arah rantau lebih aman dan selamat. We have witnessed the Lao PDR's commitment to regional peace and stability. Therefore, I am confident that under its leadership, the ADMM will continue to flourish. I have full faith in the capabilities, wisdom and the leadership of the Lao PDR's Minister of National Defence. Pertemuan yang dipengerusikan Indonesia buat kali terakhir itu turut menyentuh isu perang Hamas-Israel, Ukraine-Rusia, konflik di Myanmar serta pertikaian di Laut Cina Selatan antara anggota ASEAN dan negara China. Dalam pada itu, Prabowo Subianto menegaskan ASEAN tidak akan campur tangan dengan konflik dalaman mana-mana negara serantau. Pun begitu, beliau tidak menolak kemungkinan untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak bagi menjadikan rantau ASEAN lebih selamat dari sebarang kekacauan. Prabowo berkata demikian ketika menjawab soalan berkait konflik di Myanmar. Menurut laporan, pertempuran tentera junta dengan tentera rakyat pro-demokrasi sering berlaku dengan beberapa kawasan di utara negara itu telah berjaya ditawan. Wakil junta Myanmar telah dihalang daripada mesyuarat peringkat tinggi 10 anggota ASEAN sejak rampasan kuasa pada tahun 2021. Selain itu, Blok ASEAN turut menggesa kuasa global menggunakan pengaruh yang dimiliki bagi menggesa gencatan senjata segera dilaksanakan di Gaza yang setakat ini telah mengorbankan hampir 11,000 nyawa. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden bertemu pemimpin China Xi Jinping buat pertama kali dalam tempoh setahun di Estate Filoli, selatan San Francisco pada Rabu waktu tempatan. Pertemuan membincangkan isu strategik dan komprehensif yang berkait rapat dengan hala tuju perkembangan hubungan kedua-dua negara serta berkaitan kedamaian dan pembangunan dunia. Dalam ucapan pembukaannya, Biden berkata Amerika dan China harus memastikan persaingan antara mereka tidak sepatutnya berubah menjadi konflik selain menjaga hubungan mereka secara bertanggungjawab.
Tambahnya, isu-isu seperti perubahan iklim, dadah dan AI memerlukan tumpuan mereka bersama. Jinping pula berkata dunia kini mengalami perubahan yang tidak pernah berlaku sejak seabad lalu. Justru kedua-dua negara perlu mengambil beberapa pendekatan, antaranya meningkatkan perpaduan dan kerjasama berganding bahu untuk menghadapi cabaran global serta menggalakkan keselamatan dan kemakmuran dunia. Mereka kemudian akan menghadiri sidang puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Dalam part itu, China terus mempergiat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan anggota APEC sehingga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serantau. Pada 2022, jumlah dagangan antara China dengan anggota lain dalam APEC merekodkan $3.73 trilion Amerika, mewakili 59.7% daripada jumlah perdagangan luar China. 8 daripada 10 rakan dagang utama China adalah anggota APEC. Rantau APEC juga merupakan destinasi pelaburan penting bagi perusahaan China. Menurut statistik, sebanyak 73.3% pelaburan China ke seberang laut diperoleh anggota APEC. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, China mempergiat pembaharuan dan keterbukaan, aktif melibatkan diri dalam kerjasama Asia Pasifik, mendorong integrasi ekonomi Asia Pasifik dan menyumbangkan pelan China demi kemakmuran rantau itu. Perkembangan usaha menyelamat 40 pekerja yang terperangkap di dalam terowong lebuh raya yang runtuh di Himalaya, India. Masuk hari kelima, pasukan penyelamat menggunakan mesin gerudi berkuasa tinggi dengan tumpuan kepada penggerudian melalui batu yang runtuh untuk mewujudkan ruang bagi paip untuk membawa mereka keluar. Pihak berkuasa berkata mereka yakin mesin penggerudian canggih yang dibawa masuk dari New Delhi akan mempercepatkan usaha menyelamat. Bagaimanapun, usaha itu terganggu oleh serpihan yang jatuh. India telah mendapatkan nasihat daripada syarikat Thailand yang menyelamatkan kanak-kanak dari gua yang ditenggelami air pada 2018 serta daripada pakar kejuruteraan dalam mekanik tanah dan batu di Institut Geoteknik Norway. Kerja penggerudian akan dimulakan tidak lama lagi untuk menempuh jarak 60 meter untuk sampai ke semua mangsa. Sejak terowong runtuh, pekerja terperangkap dibekalkan dengan makanan, air dan oksigen melalui paip dan mereka berhubung dengan penyelamat melalui walkie-talkie. Baik, berita dunia berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Budishta Wahanafi, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.